Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Okey Kak Ifah, Assalamualaikum salam warahmatullahi. Kak Izzatu Azura, Waalaikumsalam. Okey, kepada anda luar sana, bagaimana hari anda hari ini? Bersemangat ke tidak? Mana kawan-kawan kita yang lain? Sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, Hajati Abdul Razak. Waalaikumsalam. Okey, sambil-sambil kita berehat di rumah, apa kata kita lapangkan sedikit masa bersama keluarga, ajak keluarga anda, anak-anak, para suami semua, tonton live kita pada malam ini ya. Moga-moga kita dan keluarga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang bakal dikongsikan sebentar lagi. Jadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, so saya nak tanyalah, line saya ni okey ke tidak? Yelah hari ni kat Gombak hujan. Kan? So clear ke suara saya? Okey, Puan Hafizah, Waalaikumsalam. Puan Hasina, Waalaikumsalam. Ya? Suara saya jelas tak? Alright. So siapa yang ada sekarang ni minta tolong mungkin boleh tag rakan-rakan anda, keep like and share supaya kebaikan yang kita kongsikan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Moga-moga apabila kita share pahala kita tu berterusan ya. Orang kata apa, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya suka sangat ayat tu ya. Okey. Alhamdulillah kita dah ada, mungkin boleh panggil lagi rakan-rakan kita yang lain. Jepang pun tengah hujan. Itulah sekarang mungkin hujan. Okey. Okey, mungkin ada yang di luar sana, mungkin ada Rania-Rania yang baru saja join kita. Selamat datang. Okay. Dan juga mungkin juga ada yang di luar sana belum join lagi, tak apa. Kita kenal sedikit apa itu Sari Gamat Go. Okay. Sari Gamat Go ni tuan-tuan dan puan-puan adalah satu rangkaian produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Anak Edar Sendirian Berhad, yang mana Syarikat Anak Edar ni telah pun diasaskan sejak tahun 1983 lagi. Nak cerita ya, dah 37 tahun dah kita bertahan dalam orang kata apa, dalam suasana ekonomi yang kian mencabar ni. Alhamdulillah Anak Edar masih utuh. Okey, Alhamdulillah. So rangkaian nama pun Sari Gamat Gold kan. Jadi rangkaian produk kami semuanya 15 produk. So 13 di antaranya adalah berasaskan gamat, alhamdulillah, dan sesuai dimakan dan diamalkan oleh seisi keluarga. Jadi untuk anda yang nak tahu lebih lanjut tentang produk Sari Gamat ni, boleh saja WhatsApp di nombor yang di bawah ataupun orang kata apa? Rakan niaga kita memang ada sebelum mereka. InsyaAllah kita boleh bantu dia. Okey. Jadi perniagaan Anak Edar Berhad ini merupakan perniagaan jualan langsung yang patuh syariah yang mana dianggotai oleh pengusaha syariah kita iaitu Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur. Okey. So kami di Anak Edar ni ya, telah menyediakan orang kata platform jihad bisnes yang mana bertujuan untuk melahirkan usahawan muslim yang berwibawa dan berdaya saing serta memperkasakan pengedaran produk muslim yang bermutu dan juga halal. Jadi, live kita pada hari ini antara usaha syarikat untuk memastikan rakan niaga sentiasa bersemangat dan juga iaitu kalau kita panggil setiap hari ini biasa kita panggil slot motivasi niaga. Dan yang mana Anak Edar anjurkan setiap hari Isnin jam 9 malam. Okey, setiap hari Isnin kita akan bawakan penceramah, kita bawakan pakar motivasi yang hebat-hebat, kita bawakan penulis buku ya, yang orang kata kalau sebelum ni kita tengok kat TV je, tapi hari ni kita akan live bersama mereka semua. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini. Okey ke? Saya cakap lagi sangat. Okey ya? Okey. Saya semangat sebenarnya ya. Sebab apa? Panel kita hari ni, setiap kali dia datang kat Anak, saya antara orang yang sangat-sangat tak sabar nak dengar musyair kata dia. Sebab setiap kali dia lontarkan kata-kata tu, orang kata menusuk ke kalbu. Gitu.
Okey. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini, memburu keberkatan rezeki dan juga ketenangan hidup. Okey, jika minggu lepas kita telah uraikan 23 kunci pembuka pintu rezeki bersama Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Jadi kesinambungannya adalah bagaimana kulit ini memperoleh keberkatan rezeki dan juga ketenangan hidup. Okey, jadi malam ni kita akan live bersama Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Joy, minta maaf salah satu sebut. Okey. So beliau ni kalau kita bersedikit lah saya kenal okay, beliau ni merupakan orang kata penulis buku dan juga merupakan perunding motivasi yang mana dia telah pun keluarkan banyak buku. Orang kata kalau saya antara orang yang selalu jugalah baca buku dia. Kalau stress dia baca buku. Okay. So tak sabar kan semua kan? Encik Zariman lah apa sikit lah. Waalaikumsalam. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Anissa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih diberi orang kata masih diberi peluang untuk mendengar mutiara kata daripada Ustaz walaupun secara live. Alhamdulillah. Okey ya. Okay Ustaz, jadi dalam kehidupan normal baru sekarang ni, ramai yang struggle dalam hidup untuk memastikan rezeki mereka ni ada setiap hari. Dan mungkin juga sekarang ni, apa kata, moratorium, benda dah, yang tu, kata dah nak start dah bulan 10, dah kena bayar rumah, dah kena bayar kereta dan sebagainya. Dan mereka ada juga yang moratorium. Itulah tu, sebut itulah tu. Okey, jadi mungkin ada yang buntu, yang rasa gelisah, yang rasa susah hati memikirkan tentang rezeki mereka setiap hari. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz memburu keberkatan rezeki dan juga ketenangan hidup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha lagi dihormati Cik Anissa selaku moderator kita pada malam ini, yang dihormati lagi dimuliakan sahabat-sahabat Rania dan sahabat-sahabat yang turut hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan ya. Buta mata apabila tidak ada cahaya yang jatuh ke mata kita, ke retina mata kita. Buta hati apabila tidak ada ilmu yang jatuh ke hati kita. Buta hati lebih berbahaya ya daripada buta mata. Buta mata sekadar tak nampak jalan di dunia, tapi apabila kita buta hati, kita tidak nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita bukan warga dunia ya, tapi kita adalah warga akhirat. Asal kita daripada syurga dan kita nak kembali ke syurga insya-Allah. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah suatu yang dekat dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu keberkatan dan ketenangan, saadah dan barakah. Jadi apabila kita berada di dalam majlis ilmu, antara 4 perkara yang dijanjikan ialah yang pertama, kita akan dapat barakah. Yang kedua, kita akan dapat sakinah ataupun ketenangan. Ya, dan barakah dan sakinah ini, ketenangan dan keberkatan ini ya berkait rapat dengan Allah. Jadi sebagai permulaan saya ingin tegaskan, kalau kita akrab dengan Allah, insya-Allah keberkatan dan juga ketenangan akan menjadi milik kita. Dan kalau kita rapat dengan sesuatu yang rapat dengan Allah pun, kita akan dapat ketenangan dan keberkatan. Contohnya majlis ilmu. Majlis ilmu ini adalah majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Jadi apabila kita dekat dengan majlis ilmu yang dekat dengan Allah, maka kita akan dapat juga keberkatan dan ketenangan insya-Allah. Jadi malam ini saya akan bincangkan pertama tentang ketenangan dulu. Kerana bagi saya lebih penting, lebih utama. Dan insya-Allah apabila kita dapat ketenangan, kita akan dapat keberkatan insya-Allah. Jadi saya akan kongsikan yang pertama, apa itu ketenangan. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu ketenangan.
Dan yang ketiga, bagaimana kita nak ketenangan. Begitu ya, bagi fasa yang pertama. Fasa yang kedua ialah apa itu keberkatan, kenapa keberkatan ini penting dalam hidup kita, dan bagaimana kita nak dapat keberkatan dalam hidup kita, dan pada rezeki kita ya. Ketenangan pada hidup dan juga keberkatan pada rezeki. Baik, pertamanya kenapa kita perlu tenang? Kenapa kita perlu tenang? Sebab ketenangan ini adalah suatu yang memang sangat mahal harganya di akhir zaman. Ya, makin sedikit orang yang tenang. Kalau kita lihat pada tahun 2011 hingga 2015 dan 2016 dijangkakan orang yang daripada 3 orang dewasa, 1 daripadanya mengalami tekanan jiwa ataupun masalah mental. Ya, jadi kesihatan mental sudah makin merosot. Dan kita lihat pada tahun 2020 ini, iaitu pada tahun ini ya, orang yang mengalami masalah mental ataupun pesakit-pesakit mental, bilangan mereka semakin bertambah hingga dikatakan bilangan pesakit mental akan menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung. Ini bahayalah ya. Jadi orang yang mengalami masalah kesihatan mental ini, jiwanya gusar, jiwanya galau, ya, boring, tension, emptiness, rasa kekosongan dan sebagainya. Jadi kita mudah-mudahan dijauhkanlah daripada orang yang tidak tenang ini. Jadi ini penting kita bincangkan pasal ketenangan. Ya, itu satulah kenapa kita perlu bincang tentang ketenangan. Yang kedua, apa erti ketenangan? Oleh kerana masa terhad, saya akan pergi ya perkara-perkara yang saya rasa penting saja. Yang pertama, ya, manusia sering keliru antara 3 perkara, ya, iaitu keseronokan, yang kedua kegembiraan, dan ketiga ketenangan. Kita keliru ya. Yang mana seronok, yang mana gembira, yang mana tenang. Kadang-kadang kita gembira tapi kita rasa kita tenang. Kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang kita hanya seronok tapi kita rasa kita tenang, ya. Jadi ada beza yang besar antara keseronokan, kegembiraan dan ketenangan. Baik, apa yang dikatakan keseronokan? Keseronokan ini sesuatu yang berkaitan dengan fizikal dan material. Katalah kita pergi ke satu tempat yang indah, pemandangannya, kita lihat ya, pokok-pokok yang menghijau, laut yang membiru, gunung ganang yang yang terbentang luas begitu ya. Jadi waktu itu kita rasa kita tenang. Sebenarnya bukan. Itu adalah seronok ya, sebab dia berkaitan dengan fizikal dan bentuk material. Ataupun ketika kita haus sangat, dahaga sangat, ada orang yang suguhkan berikan kita aiskrim ataupun minuman yang lazat, kita pun minum, kita rasa itu seronok. Seronok ini apabila kita dapat sesuatu yang berbentuk fizikal dan material. Kita masuk rumah begitu lapang, kita naik kenderaan yang baru, kenderaan yang itu sangat-sangat canggih ya. Itu adalah seronok. Manakala kegembiraan pula ialah apabila kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang kita sayang. Ya, kita duduk dengan katalah ibu yang menyayangi kita, ataupun seorang suami duduk dengan isteri yang sangat setia, dengan anak-anak, ataupun saya lah yang datuk ni duduk dengan cucu-cucu sebagainya. Kita rasa itu bukan seronok tetapi itu gembira nama dia. Lama kita tak jumpa kawan kita, tiba-tiba kita jumpa kawan lama kita, bercerita dan sebagainya, itu kita gembira ya. Baik. Jadi itu bezanya seronok dan itu dikatakan gembira. Apa pula yang dikatakan ketenangan? Ketenangan ialah apabila hati kita akrab dengan Allah, itu saja. Bukan dengan bentuk fizikal dan material, bukan dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hati kita tenang dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mudah seronok dan akan mudah gembira. Kita dapat sesuatu yang bentuk sedikit, tak payah rumah yang begitu besar, begitu agam, tapi kita dapat rumah sederhana, dah seronok dah. Tak payah kita jumpa orang yang paling kita sayang, tetapi kita berdepan dengan manusia-manusia biasa di tepi jalan sampai kita beli barang ataupun dia beli barang kita berkomunikasi dan semua, dah gembira dah. Ya. Jadi tegasnya saya ingin tekankan bahawa kalau orang tu tenang, dia mudah seronok dan mudah dia rasa gembira. Sebab itu burulah ketenangan, insya-Allah keseronokan dan juga kegembiraan akan menjadi mudah hadir dalam hidup kita. Tetapi sekiranya kita memburu keseronokan,
kita memburu kegembiraan dengan meminggirkan ketenangan, maka keseronokan dan kegembiraan itu akan mudah sirna dalam kehidupan kita, akan mudah hilang dalam kehidupan kita. Ya, kita sekadar kejap aja kita tengok pemandangan-pemandangan indah sebentar aja, lepas tu hati kita rusuh balik. Kita bergaul dengan manusia kejap je, gembira ketawa ria, kemudian hati kita murung balik dan sebagainya. Jadi saya rasa dah dapat ya para sahabat yang ada yang mengikuti perbincangan ini dah dapat bezakan antara ketenangan, kegembiraan dan juga keseronokan. Rumusannya ialah burulah ketenangan iaitu dengan Allah, maka keseronokan dan kegembiraan akan mudah hadir dan kita nikmati dalam hidup ini, ya. Okey, kita dah dapat dah. Kenapa kita perlu tenang ni? Kenapa kita perlu tenang? Sebab ketenangan bukan saja perlu kita di dunia supaya orang yang tenang ni mudah dia berhadapan dengan kehidupan, mudah dia berusaha. Kita tengok wajah orang yang tenang sangat meyakinkan, ya. Subhanallah, kalau orang tu ada kesenangan, kalau dia ada harta, kalau dia ada rupa yang cantik sekalipun, tetapi kalau kita lihat orang tu tak tenang dalam hidupnya, ya, maka dia kita rasa dia rugi, serugi-ruginya. Sebab tu dalam hidup kita kita dah baca ya bagaimana orang yang ada rupa yang cantik, ada harta yang banyak, ada kuasa yang melimpah, tetapi akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Mereka hanya ada kesenangan, mereka hanya ada kekuasaan, mereka hanya ada rupa yang cantik, tetapi tidak ada ketenangan. Itu di dunia. Bahkan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menilai orang yang tidak punya ketenangan hati ini. Sebab itu ketenangan hati ini perlu kita cari di dunia. Sebab yang itulah bekal untuk kita bertemu dengan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang mana tidak berguna anak pinak dan juga harta benda kecuali orang yang membawa hati yang tenang. Jadi hati yang tenang inilah yang akan menjadi bekalan ataupun akan jadi persembahan kita kepada Allah, dan hati yang tenang inilah yang akan membawa kita ke syurga. Justru saya ingin tegaskan ya, sekiranya hati kita sudah tidak tenang di dunia, maka juga ketidaktenangan itu akan berlanjutan, akan bersambung sampai ke akhirat. Artinya kalaulah kita tidak dapat syurga di dunia, iaitu ketenangan hidup di dunia, maka kita juga tidak akan dapat kebahagiaan syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Artinya ketenangan ini suatu benda yang satu perkara ataupun satu rasa yang tidak ada kompromi. Ya, tak ada kompromi lah. Ya, kita mesti dapat. Kalau kita tak dapat, kita akan menderita di dunia dan menderita di akhirat. Itu ya. Baik, ini ketenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak tenang? Bagaimana kita nak tenang? Kita nak tenang dalam hidup kita ni kena kembali kepada dua perkara. Ya, dua perkara. Pertama, kita kembali kepada tujuan hidup kita. Manusia yang lupa pada tujuan hidupnya tidak akan tenang. Ya? Tujuan hidup kita ada dua saja yang selalu saya ulang-ulangkan. Ya? Saya tak jemu-jemu ulangkan untuk peringatan diri saya, untuk peringatan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ya? Tujuan hidup kita yang pertama jadi hamba Allah yang baik. Ya? Yang kedua menjadi khalifah yang memberi kebaikan pada orang lain. Jadi dalam hidup kita, mindset hamba Allah. Mindset kita mindset khalifah. Apa mindset hamba Allah? Nak akur dan patut dah tunduh kepada Allah setiap masa dan setiap ketika itu hamba Allah. Yang kedua mindset kita ialah khalifah. Kita ingin memakmurkan dunia ni, kita ingin memberi kebaikan kepada orang lain melalui peranan kita, melalui produk kita. Kalau sekarang ni kita ada Sarigamat, yang mana kita ada syarikat kita Anaida, yang mana kita nak memberi kesihatan, nak memberi kecergasan kepada klien kita, kepada masyarakat. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai khalifah. Jadi kalau nak tenang, setiap hari berfikirlah bagaimana nak jadi baik, bertindaklah bagaimana nak jadi baik, berfikirlah bagaimana nak memberi kebaikan kepada orang dan laksanakanlah untuk kita memberi kebaikan kepada orang. Saya selalu buat contoh, tak jemu-jemu, di tangan saya ni pen sekarang ya. Pen ini dicipta untuk menulis. Kalau saya gunakan pen ini untuk menulis, pen ini dalam keadaan baik.
Tetapi sekiranya pen ini saya gunakan untuk tujuan yang lain, saya ketuk ke, cocok ke, saya lontar ke dinding ke apa sebagainya, pen ini tentu akan rosak kan? Jadi begitulah manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi hamba Allah yang baik dan menjadi khalifah yang memberi kebaikan. Sekiranya manusia bertindak selaras dengan tujuan hidupnya, maka dia akan dapat ketenangan. Jadi kalau dia buat sesuatu yang berbeza dengan tujuan hidup dia, katalah pen ini digunakan untuk perkara-perkara yang lain seperti mana yang saya kata tadi, pen ini akan rosak. Begitu juga manusia yang tak jadi hamba Allah, tak jadi khalifah, dia melanggar apa yang telah Allah letakkan dia sebagai peranannya, maka waktu tu dia tidak akan dapat ketenangan lagi. Ini penting ya. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu dosa? Dosa itu sesuatu yang melanggar tugas kita sebagai hamba Allah. Dosa itu melanggar peranan kita sebagai khalifah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dosa itu sesuatu yang meresahkan jiwa kita. Jadi kalau kita dosa, kita resah jiwa kita. Jadi inilah yang dikatakan ketenangan hidup hanya akan dapat apabila kita menjadi hamba Allah dan menjadi khalifahnya. Itu satu. Jadi konsep ibadah, konsep menjadi khalifah itu kita cerita lain, itu kuliah lain pula. Tetapi yang kedua kita ni boleh tenang ini di hati. Tenang ini di hati. Ni orang sebab tu tak ada tenangnya hati saya. Selalunya tenang dikaitkan dengan hati. Hati ni dia ada dua perkara yang dia perlukan. Hati ni ada dua perkara yang dia perlukan. Pertama, hati ni dia perlu makanan apabila dia lapar. Yang kedua, dia perlu penawar kalau dia sakit. Saya ulang sekali lagi. Hati kita macam fizikal kita juga. Dia boleh lapar, dia boleh sakit. Jadi makanan bagi hati perlu diberi. Rawatan bagi hati perlu kita berikan untuk dia sihat. Baik Apa dia makanan dan juga rawatan bagi hati? Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd kalau kita tengok ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dan orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan mengasihi Allah. Ketahuilah dengan mengasihi Allah hati akan tenang. Jadi barulah kita tahu bahawa orang beriman dan apabila orang beriman ini berzikir, maka dia akan dapat ketenangan. Sebab itu makanan bagi hati ialah iman, rawatan bagi hati ialah zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi sebab itu kalau kita nak tenang dalam hidup, selain daripada pertama menjadi hamba Allah, menjadi khalifah, yang kedua ialah kita mesti beriman kepada Allah. Sebab tu bila ada iman, hati yang sifatnya kacau bilau, hati yang bersifat bolak-balik itu akan aman. Iman aman. Alif min nun, dia punya root word tu sama je. Alif min nun iman, alif min nun juga aman. Jadi bila masuk iman ke dalam hati, hati tu akan tenang, aman. Kerana bila orang beriman ada sandaran dalam kehidupannya. Ada sandaran. Ada rujukan dalam hidupnya. Ada tempat dia berpaut, ada tempat dia mengadu. Sebab itu orang beriman yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau ada kesusahan, dia mengadu dan meminta pada Allah. Kalau dia ada dalam menghadapi masalah, ada sandarannya iaitu dia boleh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam hidup ni apabila kita yakin ada satu kuasa yang dapat kita adukan, yang dapat membantu kita, itu akan memberi ketenangan. Itu yang dikatakan iman. Bila diuji misal kata, kita tidak melihat ujian, kita lihat pemberi ujian. Pemberi ujian itu siapa? Allah. Allah itu sifatnya apa? Pengasih dan penyayang. Walaupun ini pahit, walaupun ini perit, ini datang daripada Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita kenal Allah, kita yakin pada Allah, akan meringankan ujian itu. Macamlah kalau kita dalam gelap, kita tiba-tiba dicubit dalam gelap, kita kata sakit. Kenapa? Siapa yang cubit ni? Kita pun buka lampu, tengok isteri kita yang cubit. Jadi tak jadi marah sebab kita tengok isteri yang cubit. Begitulah dalam hidup ni, bila kita ada dalam ujian-ujian yang kita nampak tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji kita, tentu Allah uji dengan kasih sayang. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dah sukatlah dos ujian itu. Kalau kita ada produk, selalunya kalau kita buka produk Anaida, saya ada banyak dihadiahkan itu.
Kalau nak makan ini, dia punya sukatan ini. Kalau nak makan ini, sukatan ini. Jangan terlalu banyak, jangan tak cukup, bisa kata. Ubat pun begitu juga. Jadi, ujian yang Allah datangkan pada kita, kena yakin pada Allah bahawa ujian itu tidak melebihi dos. Tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala awal-awal menegaskan kepada kita apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita lebih daripada apa yang kita mampu menghadapinya. Itu yang kedua. Jadi kalau kita rasa tak mampu, sebenarnya mampu. Cuma kita belum benar-benar berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak fully utilize diri kita untuk beriman kepada Allah. Kalau kita fully utilize, kita mengadu pada Allah, wasta'inu bisabri wassalah, 2S, dengan solat dan dengan sabar dan solat, insya-Allah kita akan mampu menghadapinya sebab Allah tidak zalim. Yang ketiga, bila orang beriman dia tahu apabila dia diuji, ada perkara-perkara yang kita rasa buruk tapi itu baik untuk kita. Wa asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum, kata dalam Quran. Allah dah bagi tahu awal-awal, wahai hamba-Ku, seolah-olah begini, ada perkara-perkara yang kamu rasa buruk tapi itu baik pada kamu. Ada perkara-perkara. Contohnya kadang-kadang kita nak sihat, Allah bagi sakit, tetapi itu baik untuk kita. Cuma kita tak nampak sebab ilmu kita terbatas. Ilmu Allah maha luas. Kadang-kadang ada satu yang kita nak tapi Allah tak bagi. Rupanya Allah ada gantian yang lebih baik untuk kita, contoh. Jadi dalam keadaan apa saja, orang yang beriman dia yakin begini. Ini mindset kita sebagai seorang beriman. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Dan Allah lebih tahu apa yang memudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Jadi bila Allah bagi, walaupun kita nampak macam mudarat, pasti hujungnya manfaat. Bila Allah bagi, nampak macam suatu yang pedih dan sakit, tetapi yang pedih dan sakit itu akan menjadi penawar dan ubat bagi jiwa kita. Ini penting. Dan seterusnya, Allah menguji sedikit saja, tak banyak. Jadi bila Allah uji yang sedikit ni, apa maksudnya? Dua dah. Kalau kita berdosa, Allah nak ampunkan dosa kita dengan ujian itu. Syukurlah. Betul. Kita diuji. Oh, diuji. Jangan kata, selalu kita dengar lagu-lagu ada sebut, kenapa aku yang diuji? Apa dosa aku? Macam kita tak ada dosa. Jadi sedangkan Allah bagi ujian tu, ada keampunan yang Allah nak bagi pada dosa-dosa kita. Yang mana mungkin solat, mungkin puasa tidak mengampunkan dosa itu. Dengan ibadah dosa itu tak diampunkan. Tapi dengan ujian, Allah ampunkan dosa itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang begitu hebat, iaitu Al-Hikam, himpunan hikmah. Jadi ada pembukaan antara seorang hamba dengan Allah yang tidak dibuka melalui ibadah tetapi dibuka melalui ujian-ujian hidup. Mehnah-mehnah dalam hidup kita. Jadi syukurlah kalau kita diuji. Kita banyak dosa, jadi Allah ampunkan dosa kita. Di dunia saja kena, di akhirat tak kena, betul. Ini. Yang kedua, kalau kita tak ada dosa, tidak berdosa pada waktu itu, kita berdosa pada waktu lain lah. Tapi pada waktu itu kita nak buat taat, Allah uji dengan kesusahan. Itu adalah peningkatan derajat yang Allah nak bagi kepada kita. Jadi inilah orang beriman. Kemudian zikrullah. Zikrullah ni ingat Allah. Saya dah katakan, kita jaga lahiriah kita dengan makan suplemen, kalau sakit ubat dan sebagainya. Tetapi ingatlah, zikrullah, ingat pada Allah ni pada hati kita. Umpama apa? Umpama air pada ikan. Zikrullah ni air, ikan ni hati kita. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati kita akan mati. Jadi yang kita jaga memanglah, kita tengok kulit halus, badan sado, muka cantik, bedak apa semua. Tetapi dalam hati busuk. Dalam hati sakit dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak diberi zikrullah. Dan zikrullah yang paling besar ialah solat. Sebab itu dia kata aqimus solata li zikri. Zikir yang paling besar ialah solat. Jadi kalau solat itu juga dikatakan silah. Silah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi kita lemah, selalu saya kata, bila kita lemah, kita zikrullah, iaitu solat. Solat itu zikrullah kan. Kita bersambung hati kita dengan Allah, maka kita yang lemah tadi dapat kekuatan. Power. Sambung tu.
Kalau kita kadang-kadang kita nak charge handphone kita ataupun kita nak charge bateri kita dan sebagainya, dia mesti ada plug dia, mesti ada wire dia dan sebagainya. Bila kita letak tu dia ada power. Tadi dia lemah tapi bila dia sambung ada kau. Begitu juga kita ni. Manusia ni diciptakan dengan serba lemah. Manusia ni dengan keluh kesah. Tapi kecuali orang yang menghubungkan dirinya dengan Allah tadi. Melalui apa? Melalui zikrullah. Ingat Allah lah. Ingat Allah ketika diuji jadi sabar. Ingat Allah ketika diberi nikmat jadi syukur. Ingat Allah dalam keadaan yang tersepit ada tawakal. Ingat Allah dalam keadaan pemberian yang sedikit kita ada qanaah. Subhanallah. Kalau orang yang ingat Allah, hatinya akan kuat. Bila hatinya kuat, all is well. All is well. Semuanya baik. Walaupun nampaknya pedih dan sebagainya. Kerana apa? Itulah hati yang zikrullah. Jadi saya menyerulah diri saya dan juga sahabat-sahabat yang ada pada malam ini, seriuslah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zikrullah, iaitu dengan solat dan juga zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau hati resah, istighfar. Kalau hati resah, istighfar, kerana itu daripada dosa. Kalau hati kita tenggelam punca, rasa macam kita tak tahu nak buat keputusan, di situ ada selawat. Di situ kita nanti ada zikrullah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Jadi dia akan memberi kekuatan pada hati kita untuk melalui kehidupan. Jadi dengan zikrullah, ingatlah, dengan iman, hati kita akan tenang dalam kehidupan. Okey, cukup. Saya dah bincangkan tentang ketenangan. Sekarang saya nak tengok tentang keberkatan. Dalam bahasa Arab, barakah. Kalau dikatakan ini berkat, mudah Apa itu barakah? Barakah ni ialah ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya kebaikan yang berkembang. Kalau kebaikan itu jumud ataupun beku saja, itu bukan barakah. Barakah itu artinya kebaikan yang berupa kebaikan yang berkembang berterusan, expanding. Jadi ini dikatakan barakah. Ini mengikut pengertian yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini barakah Dalam hidup kita ni, kalau kita dapat barakah, tadi ketenangan tau, ini keberkatan. Bila kita dapat keberkatan, sebenarnya keberkatan dan ketenangan sangat rapat hubungan dia. Macam adik-beradik je lah. Abangnya ketenangan, adiknya keberkatan. Betul Jadi bila kita dapat keberkatan dalam hidup, dalam nanti saya bincangkan tentang rezeki, tapi dalam hidup dulu yang sempit akan menjadi terang. Yang gelap akan menjadi yang sempit akan menjadi lapang, yang gelap akan menjadi terang, yang sedikit akan menjadi banyak. Sebab apa? Dia expanding. Dia expanding. Kalau ilmu tu sedikit, dia berkembang, jadi menyuluh hidup kita. Duit yang sedikit tapi barakah, rezeki yang barakah, dia akan berkembang, dia akan bertambah dan sebagainya. Jadi barakah ini, dengar suatu yang tidak ketara oleh mata tetapi dapat dirasai oleh jiwa. Ini penting. Dalam bahasa Inggerisnya dia kata bukan suatu yang tangible, tetapi ketenangan adalah satu yang intangible. Tidak ketara tapi dapat dirasa. Jadi kita dalam hidup ni jangan memburu kuantiti saja, tapi cuba buru kualiti. Kualiti itu pada ketenangan. Sekarang ni kita nak banyak nak rumah nak banyak, duit nak banyak kenderaan nak banyak, tetapi tidak berkat. Tidak berkat. Artinya dengan banyak itu kita hidup kita semakin sempit. Dengan banyak itu hidup kita makin lalai. Dengan banyak itu kita makin jauh dengan Allah. Jadi kita tak mau begitu, kerana apabila tidak ada keberkatan maka tidak ada ketenangan. Baik, saya ingin menyentuh sepintas lalu Cik Anisha tentang pembahagian keberkatan dalam hidup ni. Supaya orang tak nampak berkat tu pada rezeki je. Nanti dia kata aku tak dapat berkat. Sebenarnya dia dapat berkat. Berkat ni pertama pada usia, pada umur. Bila dapat usia yang barakah, walaupun pendek tetapi banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Usia pendek je, tapi kebaikan dia lebih banyak daripada orang yang usia panjang tetapi tak ada banyak buat kebaikan. Macam Cik Anisha kata tadi awal-awal,
Ya, orang yang baik ialah orang yang boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Betul? Jadi orang yang barakah ni, kebaikan dia banyak, dia bagi kebaikan pada orang lain. Okay? Jadi kita jangan pandang enteng, jangan pandang remeh tentang memberi kebaikan pada orang lain. Ini tanda keberkatan juga. Okay? Yang kedua, ini pada usia kita. Yang kedua, pada benda. Benda pun ada barakah juga. Ataupun benda perkara yang bentuk fizikal. Contohnya mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ni kita tengok je pun dah dapat kebaikan. Bukan pegang, baca, tadabbur dan amalkan, perjuangkan. Itu memang hebatlah. Tetapi melihat Al-Quran saja ada barakahnya. Ya, ini penting Al-Quran. Yang ketiga, manusia. Dalam Quran kata paling manusia yang barakah disebut secara khusus ialah Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Orang yang barakah ini ialah apabila kita lihat muka dia, bila kita dengar suara dia, bila kita bergaul dengan dia, kita akan dapat satu ketenangan kerana kita lihat kita akan tenang apabila kita mengingati Allah dan apabila kita mengingati orang yang mengingati Allah. Sebab tu dikatakan di dalam syariat, min zikri solihin tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut nama orang soleh tu akan menurunkan rahmat. Antara rahmat ialah barakah lah. Ya, kita menyebut nama mereka. Jadi kalau sebab tu dikatakan hendaklah kita bersama dengan Allah ataupun kita bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Ini penting. Kita bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Jadi ini orang yang barakah. Sebab tu dulu kalau kata kita dulu kan ambil barakah tok guru, ambil barakah orang-orang yang hampir dengan Allah dan sebagainya, ya. Tapi kena ingat bab ni, ya. Jangan barakah ini diletakkan oleh Allah pada di situ. Sama ada pada benda yang saya kata tadi, ataupun pada usia tadi, ataupun pada orang. Tetapi jangan tertipu yang mengatakan orang itulah yang memberi kebaikan kepada kita. Tidak. Ya, kebaikan mesti ataupun yakin bahawa kebaikan tu biyadikal khair. Ya, biyadikal khair maksudnya kebaikan tu semua daripada kuasa Allah. Cuma Allah letakkan kebaikan itu pada orang soleh. Jangan sampai kita menyembah pula orang soleh tu. Ini yang terjadi. Ya, seterusnya saya kata tempat yang barakah. Tempat yang barakah ni macam kita lihat Masjidil Aqsa, Masjidil Haram yang dikata dalam surah Al-Isra tu. Barakna haulah. Ya, yang bumi yang barakah di sekelilingnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tetapi sekarang ni orang Melayu kadang-kadang minta maaf, saya sebutkan, ya. Saya nak tegur, ya. Kadang-kadang bila tempat tu barakah, dia jadi menyembah tempat tu. Tempat tu mulalah bawa ayam lah, bawa kuih lah, macam-macam, ya. Nak dapat barakah tempat yang tu. Tidak, ya. Dekat situ kita kena bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ya. Itu, ya. Kemudian pada amalan makan sahur ada barakah. Tadi pada tempat, ini pada amalan makan sahur ada barakah, sedekah ada barakah. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kita buat pada orang lain ada barakahnya. Begitu juga sekarang yang akhir saya nak sebut yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini ialah rezeki. Okey, rezeki kita. Jadi sekarang ni kita nak rezeki yang barakah. Sebelum itu saya nak tanyalah, ya, sikit jawab dalam hatilah ataupun dalam kita punya ruang komen lah. Apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Bukan menguji, interaksi je, komunikasi, ya, dan sebagainya, ya. Rezeki ini ialah, kalau mudahnya rezeki ini pada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq nama Allah, artinya rezeki ialah pemberian Allah. Ya. Dengar, ya. Kadang-kadang orang tu sempit rezeki dia. Dia rasa dia rezeki itu sempit. Sebab apa? Dia memberi erti yang sempit pada rezeki. Artinya kalau kita nak rezeki kita bertambah, kita luaskan pengertian rezeki. Ada setengah orang, hari ni tak ada rezeki lah Ustaz. Hari ni rezeki saya teruk lah, sempit lah Ustaz. Tak ada lah apa. Kenapa tak ada rezeki ni? Nampak hari ni macam mengeluh je, muka masam je. Rezeki tak ada lah Ustaz, duit tak ada, gaji pun sikit dapat, bonus langsung tak ada Ustaz. Ini musim PKP ni, Allah lagi susah, jualan tak boleh nak buat. Ni moratorium pula nak habis. Macam Cik Anisha kata tadi, ya. Nak habis dah bulan 9, Allah macam mana. Okey, ya. Sebab apa dia sempit rezeki? Sebab dia memberi erti yang sempit pada rezeki. Sebab
bagi dia rezeki itu, pemberian Allah, ingat ya, rezeki itu pemberian Allah, hanya duit saja. Tak, Allah bagi kita banyak. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita ilmu pada malam ini, Allah bagi kita isteri yang solehah, Allah bagi kita zuriat, Allah bagi kita nikmat-nikmat yang banyak. Jadi artinya, kalau kita luaskan pengertian rezeki, tidak disempitkan kepada bentuk duit dan mata benda saja, rezeki kita akan luaslah. Mungkin hari ini, bulan ini kita duit gaji mungkin sikit, ataupun duit dalam bentuk material ni sikit, tetapi kita sihat, betul? Ya, keluarga kita dapat bermesra dengan keluarga kita. Dulu kita mungkin terlalu sibuk, mungkin kita dapat bila tempoh PKP ni kita dapat tengok YouTube yang ada apa ni, pengertian-pengertian tentang ilmu. Kita dapat banyak baca Quran, selalunya sibuk. Yang lelaki boleh jadi imam, betul? Imam dalam solat, selalunya imam di masjid. Sekarang kalau dulu masa tak boleh masjid, dia jadi imam di rumah. Ini semua rezeki. Jadi kita ada dua bentuk rezeki ni. Rezeki ni ada dua bentuk. Satu yang umum, satu yang khusus. Yang umum ni rezeki bentuk keduniaan. Air, makanan yang kita makan, ya, udara yang kita hirup, dan juga langit tempat kita berteduh, bumi tempat kita berpijak. Ini semua rezeki secara umum. Secara umum ni semua orang dapat. Semua orang dapat hari ini. Ya. Tetapi rezeki yang bentuk khusus ni yang kita nak cari, iaitu bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, bertambahnya takwa, bertambah akhlak yang baik, solat yang khusyuk, puasa yang benar-benar mendidik diri kita, zikir yang memberi ketenangan. Yang ini rezeki yang khusus. Jadi kadang-kadang oleh kerana kita tidak nampak rezeki yang banyak yang Allah berikan, kita hanya sempitkan itu, maka waktu itu kita tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Saya kaitkan boleh. Sebab, dengar ya, apabila kita menghitung kesukaran kita, kita tidak menghitung kesyukuran kita, maka kita tidak akan dapat ketenangan dan keberkatan dalam hidup. Sekali lagi saya tegaskan ya, bila kita asyik menghitung kesukaran kita, kita tidak menghitung kesyukuran kita, maka tidak akan ada ketenangan dan keberkatan dalam hidup kita. Sebab kita memikirkan apa yang tak ada saja. Kita tidak memikirkan apa yang ada. Sedangkan kalau hari ini misal kata kita sihat, ada orang yang sakit walaupun harta dia bilion. Hari ini mungkin ada orang yang mengeluh, misal kata dalam kehidupan dia harta tak bertambah, tetapi subhanallah, Allah beri dia anak, dia ada keluarga, saudara mara dan sebagainya. Subhanallah ya. Sebab itu kita kena dalam hidup ini, untuk kita yang dapat ketenangan hasil daripada keberkatan, hendaklah kita lihat ya kepada apa yang ada, bukan memikirkan apa yang tak ada. Ya, ini ya. Subhanallah, selalu dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Jadi kalau bersyukur dengan RM10, nanti Allah tambah. Dari RM10 tu jadi RM20, jadi RM30, jadi RM300. Ya Allah, sempitnya pemikiran kita ya. Kita hanya melihat pertambahan rezeki, pertambahan kita la in syakartum la azidannakum tu, kita nampak pertambahan tu dari segi bentuk wang ringgit saja. Tidak. Kadang-kadang la in syakartum la azidannakum, Allah tambah kesyukuran itu. Macam mana? Allah bagi hati kita mudah ingat Allah, badan kita ringan untuk solat, ya, jiwa kita mudah memaafkan, ya, hati kita menjadi lebih pemurah. Yang itu yang Allah tambah. Kita nampak kalau kita bersyukur, yang Allah tambah dalam bentuk material. Tetapi Allah kadang-kadang menambah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Ini penting ya dalam hidup. Sebab itu ya kita kena memburu yang dikatakan barakah. Ya, dapat ini yang dikata. Okey, arti rezeki dah tahu, arti barakah dah tahu. Sekarang bagaimana nak dapat barakah? Ya, bagaimana kita nak dapat barakah dalam hidup kita? Bagaimana? Kita rujuk kepada surah Al-A'raf ya, ayat 90. Ayat 90.
Al-A'raf ayat 96. Minta maaf ya, mata tak berapa nampak ya. Iaitu walau anna ahlil qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Artinya jika sekiranya penduduk satu karya ataupun satu kumpulan itu penduduk ataupun satu karya ataupun satu penempatan ataupun satu organisasi bahkan satu negara lah boleh kita katakan beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkatan dari langit dan bumi. Jadi rupa-rupanya kalau tadi untuk kita tenang, yang pertama kembali kepada tujuan hidup, yang kedua bagi makanan dan rawatan pada hati, untuk mendapat barakah ada dua saja. Lau anna ahlil qura amanu wattaqau. Artinya dengan beriman dan bertakwa. Ini penting. Ini kalau balik kepada iman tadi juga. Ya, sebab tu saya katakan ketenangan dan keberkatan macam saudara kembar seiras. Ya, kita dapat ketenangan, insya-Allah dapat keberkatan, insya-Allah dapat ketenangan sebab puncanya daripada akar yang sama iaitu iman. Iman ya. Kita beriman, jadi dengan yang kedua bertakwa. Baik, sekarang untuk mencari rezeki yang barakah. Dengar ya, Rania semua, ya, sahabat-sahabat yang ada di pekerjaan, ya, dan sebagainya. Kalau kita nak dapat rezeki kita barakah, ya, sedikitnya mencukupi, banyaknya boleh memberi, itu tanda rezeki yang barakah ya. Sedikitnya mencukupi, banyaknya boleh memberi. Dan dalam keadaan yang sedikit ataupun banyak tadi, apabila barakah, mendekatkan kita kepada Allah. Jadi setengah orang silap macam ni ya. Saya dapat keberkatan rezeki. Oi, banyak yang saya dapat. Perniagaan saya sekarang menjadi. Tapi dia makin lalai dengan Allah. Waktu itu dia tak dapat barakah lagi sebenarnya. Sebab barakah itu adalah satu tanda rezeki yang barakah ialah dengan rezeki itu kita bertambah taat kepada Allah. Bertambah taat kepada Allah. Jadi kena tengok macam mana kesan ataupun impak rezeki yang kita dapat. Walaupun dapat sedikit, tapi sedikit itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu rezeki yang barakah. Tapi kalau rezeki itu sedikit, jauh kita daripada Allah, sedikit itu pun tak barakah. Kalau banyak, dekat dengan Allah, itu rezeki yang barakah. Tapi kalau banyak, jauh kita daripada Allah, itu rezeki yang tidak barakah. Jadi kita mesti dengan iman, dengan yang dikatakan dengan takwa. Jadi saya rumuskan sedikit sebelum saya serahkan pada Cik Anissa untuk kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Bekerjalah dengan iman, bekerjalah dengan takwa. Apa dia iman? Itu keyakinan kita kepada Allah. Kalau dalam ilmu tauhid dia kata iman itu apa? Wa tasdiqun bil qalbi, ya, wa iqrarul bil lisani, wa amalul bil arkani. Artinya apa? Yang dikatakan iman itu apa yang kita yakini dalam hati. Tak cukup yakin dengan hati, mesti diikrarkan dengan lidah. Tak cukup diikrarkan dengan lidah, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Jadi iman itu mengaku, ya, mengaku dengan mulut, percaya, yakin dengan hati dan melaksanakan dengan perbuatan, itu iman. Yang dikatakan takwa pula ialah berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, takwa itu ialah kita berhati-hati dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini dengan kita melaksanakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang. Ini takwa. Artinya orang yang bertakwa, 5 hukum ni sentiasa menjadi pakaian dalam hidup dia, menjadi sifir kehidupan dia. Dia nak buat ni, ini halal atau haram. Ya, halal, haram. Yang ketiga ini sunat, makruh, harus. Jadi kalau perniagaan kita tengok. Sebab tu saya macam penerangan yang diberikan oleh Cik Anissa tadi, kita di Anak Eda ada penasihat syariah kita. Betul? Ya. Jadi penasihat syariah ni akan tengok kalau cara marketing kita ni, cara marketing ni menipu. Contoh. Ya, exaggerate. Terlebih sangat dia punya promotion sampai melebihi logik, contoh. Ya. Sini ada saya ingat dulu ada satu produk yang terlebih sangat. Produk ni kata boleh mengubat AIDS dan sebagainya. Mana? Ya, dan belum lagi dia terbunyi. Ya, dengan insya-Allah bolehlah kalau itu, tetapi tidak dibuktikan secara klinikal. Tak boleh. Kita kata macam tu, kita claim lebih-lebih. Ya. Sebab tu kita kena belajar daripada
Imam Ahmad bin Hanbal ya, ketika dia berniaga, macam mana orang berniaga bertakwa. Dia begini ya, dia bagi tahu kepada pekerja, saya ni jual kain. Imam Ahmad bin Hanbal ni jual kain. Dia kata, hendaklah kamu menceritakan cacat cela kekurangan kain yang kita jual ini kepada pelanggan. Nanti pelanggan dah tahu ni, kalau dia nak beli juga, beli, jual. Ya? Tapi kena bagi tahu betul-betul apa kekurangan pada kain kita ni. Oh, jadi kalau macam tu, itulah orang bertakwa. Dia tidak mahu terlibat sedikit pun dengan penipuan dan juga exaggerate. Exaggerate ni mengaku secara melampau produk macam ni ya. Jadi begitu juga kalau kita bertakwa, dalam berusaha kita sentiasa contoh ya, bersaing secara sihat. Kita tidak bersaing sehingga menyakitkan hati kawan. Bersaing sehingga kita, orang kata, apa istilah Kelantannya? Cah keting. Cah keting ni maksudnya kita bersaing dengan menginai ataupun menzalimi kawan kita. Tak boleh ya. Sebab yang itu tak ada keberkatan dia. Begitu juga ketika kita contoh ya, saya nak tegurlah sikit ya. Kadang-kadang ada orang yang berbincang dengan perniagaan ni, berbincang-bincang tentang perniagaan, nak jadi apa influencer sekarang ni ya, istilah influencer dan sebagainya. Sampai pukul 2-3 pagi masih ada kedai mamak. Bincang 2-3 pagi kedai mamak tu. Dan ini suami orang, ni isteri orang, bincang sama-sama tentang produk. Dah tua, suami ada kat rumah lah. Isteri awak ada kat rumah lah. Ya, cukuplah bincang, nak kaya cara mana sekalipun sampai pukul 2-3 pagi. Sedangkan tanggungjawab kita ada kepada keluarga kita. Jadi ini yang dikatakan orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan ya, kita sungguh-sungguh bekerja dengan ikhlas, iaitu ikhlas tu indikator ataupun petunjuk kepada iman yang ada di dada, dan juga kita jaga supaya kita tidak melanggar perkara yang haram dan sentiasa memastikan kerja kita itu sentiasa halal, dan juga ada amalan-amalan sunat yang kita teguhkan di dalam pekerjaan kita. Dan insya-Allah walaupun dapat sedikit nanti, sedikit yang berkat lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Ya, ini penting. Jadi bukan saja kualiti, bukan saja kuantiti, tetapi kualiti yang menjadi keutamaan. Tetapi kalau dapat kualiti dan kuantiti sekali, alhamdulillah banyak barakah pula. Alhamdulillah, itulah yang kita cari dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, saya pulangkan kembali kepada Cik Anisa. Sekiranya ada apa-apa saya boleh tunggu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencari, aku ada soalan. Rugi tahu siapa tak tanya dengan Ustaz Fahrul ni. Tak selalu. Okey, ada soalan ke? Kalau ada soalan, kita cari soalan. Apa-apa je. Okey. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey Ustaz, tak apalah kalau tak ada soalan saya nak tanya. Boleh ya? Saya nak tanya, okey. Kalau lah contoh InsyaAllah. Okey. Tak adalah, saya nak minta tips sikit lah kan. Kadang-kadang kita ni sebagai pekerja, kadang kita sebagai rakan niaga kan, sebagai individu tak lari, memang tak akan lari. Kadang-kadang kita rasa down, kadang-kadang kita rasa sangat-sangat apa orang kata, melihat kelebihan orang lain, kenapa kita tak jadi macam tu. So mungkin Ustaz boleh share sikit tips untuk kita kembali bersemangat supaya kita tak tertinggal belakang dan tak juga orang kata tak juga terlalu berduka cita ataupun terlalu stres ke. Silakan. Okey. Pertamanya saya ingin tegaskan kita kena melihat kelebihan orang lain tu sebagai satu dorongan untuk kita membuat yang sama. Katalah orang tu rajin, orang tu di dalam tugasan dia betul-betul dia bersungguh-sungguh, dia mempersembahkan ataupun dia berniaga dengan itqan, dengan bersungguh-sungguh, dengan memperelokkan bukan saja barangannya tetapi komunikasinya, cara penyampaiannya dan agresif cepat. Pelanggan ni nak cepat. Kalau kita lambat memang ketinggalan. Tengok dia memang berjaya.
Bila dia berjaya tu timbul dalam hati kita ni macam dia tu lebih kalau kita hasad dengki, yang itu buruk. Hasad dengki ni macam mana? Ni saya nak bagi tahu hasad dengki ni yang pertama, kita mempersoalkan kenapa dia yang dapat, aku yang tak dapat. Tu dah. Kenapa dia dapat, aku tak dapat. Yang kedua, mula dia nak menghilangkan nikmat orang yang dapat tu melalui perkataan dan juga perbuatannya. Kau tahu dia bisnes tu, dia dapat gitu tu, dia bodek tu, dia tipu tu. Dia mula backstabbing, backbiting, dia mula umpat, dia mula fitnah orang yang berjaya tu. Boleh faham maksud saya? Itu yang dikatakan hasad dengki. Itu tak boleh. Hasad dengki dia makan amalan kita macam api memakan kayu api yang kering. Habis. Pahala puasa kita habis, pahala solat kita habis, sedekah kita habis kalau ada hasad dengki. Baik Tetapi yang dibolehkan ialah bila kita nampak orang tu berjaya, kita nak belajar dengan kejayaan dia tu. Apa yang kita boleh tiru dengan kejayaan tanpa kita nak hilangkan nikmat kejayaan pada orang tu, tapi kita nak bagaimana kita juga boleh jadi macam orang tu. Sebab dia kaya, dia boleh membuat kebaikan, kita pun nak jadi kaya untuk melakukan kebaikan. Dia ada ilmu, dengan ilmu dia boleh mengajar, dia boleh bagi, saya pun nak cari ilmu juga supaya saya boleh buat kebaikan kepada dia. Jadi kita boleh menteladani tetapi jangan mencemburui ataupun yang kita katakan kita cuba menghilangkan nikmat pada orang itu. Jadi inilah jadi sebab itu dengar tips untuk kita berjaya, tips untuk kita berjaya ialah tiru sifat orang yang berjaya. Tiru sifat orang berjaya. Bukan hasad dengki dengan orang yang berjaya. Betul Jadi ini penting. Jadi jangan kita rasa macam down. Hidup adalah untuk bertanding dengan diri sendiri. Bertanding dengan diri sendiri. Bukan bersaing dan juga melawan ataupun nak menghilangkan nikmat dengan orang lain. Tidak. Itu Cik Anissa. Ada satu soalan lagi daripada Puan Aslinah Adnan. Dia tanya, bagaimana nak kekalkan rasa tenang dalam diri? Dalam hati kita ni sifatnya bolak-balik. Dia iman dalam hati kita ni dalam kata yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus ni dia bertambah dan berkurang. Jadi dia sentiasa bolak-balik. Oleh kerana hati kita sentiasa bolak-balik, iman kita perlu disuburkan selalu. Zikir kita perlu dilazimi senantiasa. Maksudnya hati kita bolak-balik kan. Sebab tu kena jaga solat kita. Perlu 5 waktu ni kena jaga. Tak cukup dengan 5 waktu. Amalan sunat, solat sunat perlu ada. Tak cukup dengan solat. Sementara tu ada zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, dengan Al-Quran kita baca. Jadi oleh kerana hati kita bolak-balik tidak konsisten tadi, maka amalan yang dapat menyebab hati kita tenang, amalan yang konsisten, iaitu amalan yang istiqamah. Sebab tu dalam isyarat hadis ada panduannya, kita ni amal biar sedikit tetapi kekal, istiqamah. Dawam tu artinya berkekalan, wa in qalla, walaupun dia sedikit, begitu. Jadi kita kena atur jadual kita supaya jadual kita, zikir kita ini. Jadi macam handphone kita lah, kita dah tahu dah dia bila kena charge. Kalau tak ada charge, tak ada bateri, nanti susah kita nak berhubung. Begitu juga hati kita, kena sentiasa ada charge. Itu yang kata solat, puasa, dengan solat, dengan Quran, dengan zikir dan sebagainya. Itu senantiasa lah. Tak boleh buat sekali-sekala, tak boleh. Kena senantiasa. Kita ada 2-3 lagi soalan, boleh ke? Ada lagi 2-3 orang. Saya rasa sekadar 5 minit insyaAllah boleh. Okay, so saya nak tanya. Sebenarnya ada 2-3 soalan. Pertama daripada Kamaria Razak, dia tanya, apa pendapat Ustaz bagi orang yang berusia emas masih inginkan kejayaan dalam bisnes? Jadi mungkin Ustaz boleh sharekan tips untuk sentiasa bersemangat. Okey, saya pun emas juga. Tapi dah 60. Tak tahulah emas ke intan ke, saya tak tahu Tetapi begini saya ambil isyarat hadis. Kalau esok berlaku kiamat, sebentar lagi nak berlaku kiamat, sedangkan di tanganmu ada benih, tanam benih tu. Tanam benih tu. Jadi kalau esok nak berlaku kiamat, benih tu takkan
takkan tumbuh lah. Kalau tumbuh pun hancur lah besok kiamat ke. Tetapi Allah ataupun Islam menilai proses, bukan hasil. Jadi walaupun kita sudah berusia emas, tak ada masalah untuk kita mempergiatkan perniagaan kita. Kalau perniagaan itu adalah satu perniagaan yang kita jadikan ibadah dan amanah. Ibadah, perniagaan itu ibadah kerana itu tugas kita sebagai hamba Allah. Perniagaan itu amanah untuk memberi kebaikan sebagai khalifah. Artinya tak apalah, tua pun kena teruskanlah sebab perniagaan itu ibadah. Betul jadi perniagaan itu adalah amanah dan sebagainya, dan Allah akan beri kekuatan. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang kafir juga mereka berjaya di usia emas. Ya, tetapi usia emas kejayaan mereka itu tidak dinilai oleh Allah sebab bukan ibadah. Tetapi bagi saya bukan masanya untuk kita sekarang usia saya dah 50-an, saya pun dah tak naklah berniaga-berniaga sangat ni, saya nak tumpu kepada kepada solat. Dia solat kena tumpu, itu ibadah khusus. Perniagaan ni ibadah umum, dua-duanya adalah ibadah. Jadi kita boleh gandakan kita punya perjalanan. Bahkan bagi saya, bila usia kita dah jadi usia emas, dah dekat dah ke garis penamat. Selalunya Cik Anissa, kalau kita dulu lomba lari, saya nak tanya lah kalau ada pengalaman. Bila dah garis penamat dah, kita dah nampak garis penamat, slow ke makin laju? Makin laju. Itulah jawapannya. Jadi kita kena makin lajulah. InsyaAllah macam ni. Cuma kalau yang saya kata larah lah tadi, kalau masih lagi dengan perniagaan tu itu sampai lupa solat, lupa semayang, lupa dengan suami, lupa dengan isteri, lupa dengan anak-anak dan sebagainya, asyik perniagaan je dalam kepala, itu perniagaan tak jadi ibadah. Yang itu kena stop lah kalau macam tu. Itu Okey, kita ada satu lagi. Saya rasa soalan dia macam menarik daripada Muhammad Husni Omar. Dia kata, salam Ustaz, bagaimana kita nak menerima dengan sabar di atas penganiayaan umat Islam di seluruh dunia, terutama di Palestin, China, Syria dan lain-lain. Kadang-kadang saya terfikir kenapa tiada bantuan dari Allah menyebabkan hati rasa tak tenang. Okey. Kita kena lihat, kita kena lihat takdir. Dengan ilmu Allah. Kita tak boleh lihat takdir dengan ilmu kita. Ilmu kita melihat kalau peperangan, kalau keganasan, yang itu terzalim. Tidak. Sebenarnya begini, kalau kita lihat penindasan yang dilakukan, yang terjadi kepada umat Islam di Palestin, di Rohingya, ataupun di Iraq, di Syria dan sebagainya, saya kembali kepada soal asas. Pertama, bila Allah uji, dia ada 3 cara. Orang baik ketika melakukan kebaikan. Orang yang baik ketika melakukan kebaikan, ujian yang datang itu adalah untuk meningkatkan darjat, untuk tingkat darjat di sisi Allah. Orang yang baik ketika melakukan kebaikan, dia uji. Contohnya, dia baik, dia nak pergi masjid, naik motor, kena langgar. Betul? Dia orang baik, nak buat kebaikan, kena langgar. Yang itu peningkatan darjat bagi dia. Itu yang satu. Yang kedua, orang baik tapi waktu tu dia kalah dengan mujahadah, kalah dengan godaan nafsu hingga dia melakukan kejahatan. Allah uji dia waktu tu. Maka waktu tu Allah nak bagi kafarah, pengampunan pada dosa dia. Betul? Ada orang tu baik dan sebagainya, tetapi hari itu tiba-tiba godaan untuk melakukan maksiat tu datang. Dalam perjalanan dia nak buat maksiat, kena uji. Itu Allah nak tahan dia daripada dia melakukan kejahatan, dan ujian tu untuk kafarah ataupun pengampunan dosa dia. Jadi yang ketiga, orang jahat ketika melakukan kejahatan. Ini jahat ni, malam-malam bangun, orang semua tidur, kopak pintu rumah orang. Kopak pintu nak masuk, tiba-tiba orang katuk dia. Mati dia kat situ. Orang jahat ketika melakukan kejahatan, yang itu bala bencana bagi dia. Boleh Jadi kalau kita tengok umat-umat Islam di negara-negara ini, bila Allah uji, sama ada dengan kafarah ataupun dengan ibtila. Ibtila ni orang yang baik nak lakukan kebaikan. Contohnya saya ambil Syria saja. Syria sekarang sedang bergolak, betul. Tapi dalam isyarat-isyarat akhir zaman, Syria ini adalah tempat Imam Mahdi dan Nabi Isa mengisytiharkan dirinya. Imam Mahdi akan pergi ke situ, Nabi Isa akan datang daripada situ. Baik. Jadi rupa-rupanya di tempat-tempat itu ada orang yang baik tu. Tetapi sekarang dihujani oleh bom. Supaya apa? Supaya orang baik, orang yang soleh
naik tingkat kepada orang muqarrabin naik tingkat kepada wali-wali Allah. Jadi orang ni lah akan memberi support kepada Nabi Isa nanti. Dan yang mati ni, yang gini-gini, yang ini adalah kafarah. Mereka orang Muslim biasa, mungkin ada dosa yang Allah datangkan bom ini, mereka kena di dunia tapi tak kena di akhirat. Betul tak? Jadi artinya apa saja ujian itu kebaikan yang kita nampak. Yang kita nampak mungkin keburukan lah. Jadi tetapi sebenarnya apabila dilihat dengan mata hati, pasti ada kebaikan yang tersirat yang kita tak nampak. Ya. Jadi tenang-tenang saja, ya. Kita tengok di Malaysia tak ada bom, tak ada senjata, tak ada apa, tetapi hari-hari kita diuji dengan pelakuan kemungkaran dan juga kejahatan-kejahatan. Ini lebih bahaya. Penjajahan pemikiran dengan penjajahan senjata lebih sukar dihadapi ialah penjajahan pemikiran, bukan senjata. Okey. Itu saja ya. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi 2-3 soalan tapi saya kira setakat itu saja. Terima kasih Ustaz atas perkongsian malam ni. Kita jumpa lagi nanti bulan 11 ya. 2 bulan lagi. Okey, kalau nak tahu lagi mungkin ada kata dari Ustaz, kena stay tune, kena follow kita hari-hari ya. Okay, terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan esok yang akan mendatang. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey, ya Allah, Masya Allah. Terima kasih semua kerana masih setia sehingga ke akhir live. Dah last ni makin hit pula ya, macam-macam soalan. Saya minta maaf ya. Sekiranya ada soalan-soalan anda yang kita tak sempat nak jawab, InsyaAllah mungkin akan datang untuk sesi-sesi akan datang. InsyaAllah kita akan tanya. Jadi itulah dia sedikit ilmu yang disampaikan kepada kita tadi, yang mana dapat mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah dengan orang kata apa, dengan rezeki yang berkat akan meraih pandangan Allah SWT dengan diberinya ketenangan hati dan jiwa kita. Hanya Allah SWT saja yang berhak memberi ketenangan kepada hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sentiasalah merasa cukup dan bersyukur dengan segala bentuk pemberian Allah SWT. Sebab apa? Setiap yang kita perolehi datangnya daripada Allah. Dalam mencari rezeki yang berkat, kita perlu sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan segala pemberian. Okey, mudah-mudahan hidup kita sentiasa berada dalam keberkatannya. Wallahu alam. So, saya akhiri live pada malam ni dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada manusia dan menjalani kehidupan untuk bekerja bagi menyara hidup. Selagi kita berkemampuan untuk mencari rezeki, kita mesti meneruskannya kerana ini merupakan perintah Allah SWT kepada kita. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga bertemu lagi di sesi live akan datang. InsyaAllah hanya yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.